Salam sejahtera pelajar. Saya Cikgu Kartik, Guru Pengajian Perniagaan Pusat Tingkatan Tanam SMK Tinggi Setapak, Kuala Lumpur. So, hari ini Cikgu nak bincang bahagian yang kedua dalam sumber manusia, iaitu bab yang kelima dalam pengajian perniagaan STPM Penggal 1. Okay? So, dalam pelajaran yang lepas, Cikgu ada bincang tentang apakah cabaran pengurusan sumber manusia, okay? Apakah kepentingan pengurusan sumber manusia, fungsi pengurus sumber manusia dan juga proses perancangan sumber manusia strategik. Okay? So, dalam bahagian ni, Cikgu akan bincang proses perancangan sumber manusia yang melibatkan 3 bahagian. Satu adalah maksud dan objektif perancangan sumber manusia. Yang kedua, kita akan bincang proses perancangan sumber manusia yang melibatkan 3 langkah, iaitu analisis kerja, menentukan keperluan dan memenuhi keperluan. Dan kita juga akan bincang secara terperinci apakah maksud analisis kerja, iaitu penguraian dan spesifikasi kerja. Okey. Okey, apakah maksud perancangan sumber manusia? Human Resource Planning. Okey. So, bila sebut perancangan sumber manusia, dia merupakan satu proses. Okey. Proses menganalisis situasi pekerjaan semasa dan masa hadapan. Kita analyse, okey, kita analyse keperluan pekerja pada masa sekarang dan keperluan pekerja pada masa hadapan. Okey, macam mana kita buat ramalan? Okey, ramalan keperluan sumber manusia. Okey, so tahun depan berapa pekerja yang akan bersara? Berapa pekerja yang diperlukan? Itu dipanggil kita merancang sumber manusia. Okey, dan apa strategi atau kaedah untuk memenuhi keperluan tersebut? Okey, so remember, first one kita analyse. Analyse keperluan semasa dan masa hadapan. Yang kedua, kita meramal berapa pekerja diperlukan. Dan yang ketiga, strategi, kaedah untuk memenuhi keperluan. Okey. So, kenapa kita perlu merancang? Okey, satu, supaya boleh buat ramalan. Okey, ramalan tentang keperluan sumber manusia. Okey. So, untuk tahun depan, kamu kena rancang sekarang. Jangan tunggu sampai pekerja tu berhenti baru kita nak cari pengganti. Okey? Jadi kamu kena buat ramalan lebih awal. Okey? Sediakan program sumber manusia yang berkesan. Okey? Apa latihan yang kita boleh sediakan? Macam mana kita nak membangunkan pekerja? Itu perancangan kita. Okey? Sediakan pekerja yang bermutu, pekerja yang ada kemahiran, kelayakan yang sesuai mengikut keperluan organisasi. Sebab setiap organisasi ini perlukan pekerja yang berbeza. Okey? Kalau kamu seorang pemilik hospital swasta, pekerja kamu berbeza dengan sebuah restoran. Okey? Memudahkan penilaian program. Okey, macam mana kita nak menilai program sumber manusia ni? Adakah kita menggunakan kaedah yang betul? Okey, adakah kita buat ramalan yang betul? Adakah program latihan kita sesuai? Jadi penilaian ni boleh dibuat dengan menggunakan perancangan sumber manusia. Okey. Okey, proses perancangan sumber manusia ni melibatkan 3 langkah. Langkah pertama ialah analisis kerja. Yang kedua, menentukan keperluan. Dan yang ketiga, memenuhi keperluan. Okey, kita mula dengan analisis kerja dulu. Okey. Job analysis atau analisis kerja ni maksudnya satu kaedah yang sistematik. Okey. Tujuannya adalah untuk kumpul maklumat tentang suatu pekerjaan. Okey, setiap pekerjaan ni ada maklumat. Contohnya seorang pegawai keselamatan. Apa tugas dia? Okey, menjaga keselamatan, okey, mengendalikan senjata, okey, merekod pelawat, okey, memeriksa bangunan. Itu adalah tugas seorang pengawal keselamatan atau pegawai keselamatan. Jadi kamu kena kaji apa bidang tugas sesuatu jawatan, apa tanggungjawab dia, apa kelayakan yang diperlukan, apa kemahiran yang diperlukan. Jadi kita kumpul maklumat tentang suatu pekerjaan. Itu dipanggil analisis kerja. Okey. So analisis kerja ni ada 2 komponen, iaitu penguraian kerja dan spesifikasi kerja. Okey. Okey. Kita cuba bandingkan penguraian kerja dengan spesifikasi kerja. Okey. So kita mula dengan job description. JD ya, job description atau penguraian kerja. Dia merupakan satu dokumen formal yang menunjukkan ringkasan tugas dan tanggungjawab sesuatu jawatan. Okey, so uraian kerja ni lebih kepada apa yang kita buat. Okey, what do you do as a teacher? What do you do as a bank officer? What do you do as a security officer? Apa yang kamu buat? Itu dipanggil penguraian kerja. Okey, so dalam dokumen ni kita akan sebut apa tugas utama kamu. Bagaimana suatu kerja dilakukan? Apa prosedur yang perlu dipatuhi? Kamu lapor kepada siapa? Apa tanggungjawab kamu? Apa alatan yang diperlukan? Semua ni ada dinyatakan dalam penguraian
kerja. Okey. Dan kenapa kita perlukan penguraian kerja? Supaya kita boleh memilih pekerja yang sesuai. Okey, mengikut keperluan kerja tersebut. Dan ia juga akan menetapkan ganjaran dan penilaian prestasi. Okey. Ganjaran bergantung pada bidang tugas. Lebih berat tugas, kena bayar ganjaran yang lebih banyak. Lagi besar tanggungjawab, kena bayar ganjaran yang banyak. Itu bergantung pada penguraian kerja. Okey. Dan kita juga senang untuk menilai prestasi pekerja. Sebab, adakah dia patuhi uraian kerja yang telah ditetapkan? Adakah dia buat tugas yang telah ditetapkan? Adakah dia lapor kepada orang tertentu? Apa tanggungjawab dia? Adakah dia buat kerja dia? Semua ni akan bantu kita menilai prestasi dia. Okey. Spesifikasi kerja atau dipanggil job specification. Okey. Requirement, apa yang diperlukan. What do you need untuk membuat kerja ni. Okay, so ini dokumen formal yang menunjukkan kemahiran, kelayakan, pengalaman yang diperlukan untuk suatu jawatan. What you need to do. Yang tadi itu, what you do. Yang ni, what you need. Apa yang diperlukan. Okay, contohnya dia sebut, apa kelayakan minimum. Taraf pendidikan apa. Pengalaman. Adakah kita perlukan kemahiran fizikal. Okay, personality macam mana. Kemahiran lain seperti bahasa, okey, kemahiran memandu, semua ni dipanggil spesifikasi kerja. Okey. Contohnya, kalau dibandingkan jawatan pegawai keselamatan dengan seorang penyambut tetamu, dia perlukan kelayakan yang berbeza, kemahiran yang berbeza. Contohnya, kalau kamu seorang penyambut tetamu, kita mesti ada personality yang baik, okey. Kita mesti boleh berkomunikasi dengan baik berbanding dengan seorang pegawai keselamatan. Okey, nampak? Itu spesifikasi kerja, okey. Dan kenapa kita perlukan spesifikasi kerja? Tujuannya adalah untuk memilih pekerja yang paling sesuai. Jadi kita boleh buat tapisan. Kalau dia tak ada kelayakan yang ditetapkan, kita boleh buang dia. Okey? Untuk menentukan program latihan yang sesuai. Kalau pekerja tu tak ada kemahiran, kita boleh bagi dia latihan dan juga menentukan ganjaran. So lagi tinggi kelayakan, lagi banyaklah gaji yang kita kena bayar. Okey, itu dipanggil spesifikasi kerja. Okey. Mungkin soalan minta kamu uraikan, jelaskan ataupun mungkin kamu diminta bezakan. Okey, bezakan penguraian kerja dengan spesifikasi kerja. So kita boleh guna keyword maksud, kegunaan, maklumat. Okey, ini untuk bandingkan penguraian kerja dengan spesifikasi kerja. Okey. Okey, yang kedua, tadi dah buat analisis kerja, kita pergi kepada menentukan keperluan. Okey, menentukan keperluan maksudnya kita kira berapa orang pekerja yang kita perlukan. Okey, so macam mana? Kita boleh meramal sumber dalaman dan sumber luaran. Okey, sumber dalaman maksudnya mereka yang bekerja dalam syarikat kita. Sumber luaran maksudnya daripada luar. Okey, orang yang bekerja di syarikat lain atau mereka yang berada di luar organisasi. Okey, dari aspek kuantitatif dan kualitatif. Kuanti maksudnya berapa orang. Kuali maksudnya dari segi pengetahuan, kemahiran. Okey. So, ada cara seperti kita boleh gunakan inventory kemahiran. Okey, nanti kita akan bincang carta penggantian. Okey, untuk menentukan keperluan. Berapa orang yang kita perlukan. Okey. Dan yang ketiga, memenuhi keperluan. Memenuhi maksudnya fill in the blanks lah. Iaitu mengisi jawatan kosong. Okey, so isi jawatan ni boleh ambil pekerja dalam atau orang luar. Okey. Contoh soalan, berikan maksud perancangan sumber manusia dan nyatakan 3 kepentingan. Okey, cuba recall balik. Perancangan sumber manusia maksudnya apa? Kita analyze. Okey, analyze keperluan pekerja, kita meramal dan apa strategi untuk mengisi keperluan tersebut. Okey. Uraikan analisis kerja. Okey, analisis kerja adalah proses sistematik untuk mengumpul maklumat. Lepas tu beritahu pemeriksa ada 2 komponen dalam analisis kerja, iaitu penguraian kerja dengan spesifikasi kerja. Nombor 3, uraikan 2 komponen dalam analisis kerja, iaitu penguraian kerja, 1 markah, berikan 1 uraian, maksud dan satu lagi kegunaan atau contoh maklumat. Jadi kamu dapat 3 markah untuk setiap satu. Jelaskan 3 perbezaan antara penguraian kerja dengan spesifikasi kerja. Tadi cikgu dah bagikan. 1 maksud, yang kedua maklumat, yang ketiga kegunaan atau tujuan. Okey. Uraikan proses perancangan sumber manusia yang 3 langkah tu. Okey, explain 3 langkah, kamu dapat 6 markah. Okey.
Alright, so itu saja untuk bahagian yang kedua. Jangan lupa subscribe, like dan share. Dan jika ada sebarang kemuskilan atau masalah, boleh kamu komen kat cikgu. Cikgu akan bantu kamu. Okey, dan cuba mengatasi masalah kamu secepat mungkin. Okey, itu saja pelajar. Bye.